Anda sedang mendengarkan audio daripada ruangan podcast Sidang Meja Makan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kepada yang baru bertandang, selamat datang. Kepada yang kembali lagi, terima kasih. Semoga Allah sentiasa merahmati. Anda bersama-sama saya, Syafirul Syafiq Saadin, dalam ruangan podcast Sidang Meja Makan. Dedikasi khas untuk semua kita berkongsi motivasi dan cerita, mengingatkan sesama kita supaya kita tidak pernah rasa sendirian kerana Allah sentiasa ada. Podcast Sidang Meja Makan dalam episod ini akan bersama-sama untuk meraihkan kejayaan pasukan yang saya sokong, yang saya dokong dan saya tunggu puluhan tahun lamanya. Hari ini, Liverpool sah sebagai juara English Premier League. Bersama-sama berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, kegembiraan saya. Bukan untuk bermegah, bukan untuk riak, tetapi jika anda teruskan mendengar sehingga ke akhir rancangan, kita juga harapnya boleh belajar sesuatu, mengutip pengajaran, betapa kita semua boleh berjaya. Tak kira apa juga bidang yang kita ceburi, asalkan kita terus berusaha. Tiga puluh tahun menunggu. 30 tahun bukan satu tempoh yang pendek. Generations have come and go without ever winning the English Premier League. Sure, kita ada menang the odd cups here and there. Kita rasa macam kita push very hard only to fall short at the end. Benitez's Liverpool dan juga Rodgers Liverpool contohnya hanya mampu finish up second. Kita juga rasa macam mana alienatednya kita as a fan tengok Roy Hodgson's Liverpool play macam kelab level pertengahan. Kita juga bertahun-tahun fight untuk dapatkan top 4 dan juga spot untuk Europe the next year. Kita siap pernah rasa macam mana Liverpool, satu kelab besar dan gagah dan terkenal, go to almost to the brink of administration sebabkan kegagalan kewangan dan juga mengurus dana oleh owner masa tu, George Gillett Jr. dan juga Tom Hicks. So, through all of this anecdote and through all of this emotional roller coaster, now kita, Liverpool, dan juga kita as a fans to the Liverpool, hari ini muncul juara English Premier League. Satu pengalaman yang sangat bermakna, yang sangat manis dan sangat menggembirakan. To the other fans, to the other clubs out there, saya cakapkan sabar. Kalau kami boleh tunggu 30 tahun, mesti korang boleh tunggu the next year to fight again. Sebenarnya, menjadi fan Liverpool di Malaysia pada tahun-tahun 1990-an adalah sangat berbeza dengan keadaan hari ini. Saya ingat lagi bila saya mula-mula kenal Liverpool pada tahun 1990, which is ironically adalah tahun terakhir kita muncul sebagai juara Liga, adalah melalui daripada dada akhbar, laporan-laporan akhbar dan daripada magazin bola sepak yang banyak pada masa itu. Saya kebetulannya kenal Liverpool serentak dengan saya kenal dan jatuh cinta kepada permainan bola sepak, serentak dengan saya kenal pasukan Kedah pada masa itu yang sedang meningkat naik dan menjadi satu kuasa bola sepak tempatan sehingga akhirnya kita boleh menang double dalam Liga Semi Pro dan Malaysia Cup tahun 1993. Ketika itu berita-berita, cerita-cerita, laporan-laporan tentang Liverpool ni kebanyakannya hanya datang daripada akhbar dan daripada magazin. Sangat sedikit daripada TV. Boleh katakan kurang ataupun hampir tidak ada akses untuk menonton live macam mana hari ini.
Tapi throughout the years, bagaimanapun Liverpool kekal dekat di hati saya. Saya masih ingat satu cerita peristiwa bagaimana saya beli saya punya first Liverpool kit ataupun jersey. Peristiwa ni I think late 1990s. Dan disebabkan peristiwa ni, saya nak beli Liverpool punya jersey ni, saya bergaduh, berkeras, bertegak urat dengan ayah saya. Sebabnya apa? Sebabnya kesnya saya nak beli jersey Liverpool, bukan ori pun. Beli kat nilai 3 je sebenarnya. Masa tu nilai 3 pun baru buka. Sebabnya shirt sponsor Liverpool pada masa itu adalah Carlsberg. Tapi sebab saya ni kan degil, saya keras kepala, maka beli jugalah, ayah saya beli jugalah. Saya mahu berkeras, mahu duit-duit dia, beli. Dan of course sepanjang perjalanan pulang tu memang membebel lah orang tua saya. Of course to my parents, saya rasa dia tak faham. Kenapa nak mesti beli jersey Liverpool? Beli je lah jersey lain, banyak lagi jersey lain. It's just a jersey pada dia mungkin. Tapi pada saya, it not just a shirt, it's just not a t-shirt. To me, it's an allegiance to a club. Saya tak pernah pakai baju jersey Arsenal, apatah lagi simpang malaikat 44 jersey Manchester United. So dalam bergaduh-gaduh saya beli juga, dapat juga. Balik basuh, ibu saya pula sembunyikan jersey tersebut. Bayangkan bila saya dapat tahu, saya geledah satu rumah, bergaduh pula lagi. Of course lah, now that I'm older, I'm a bit more matured, and I kind of understand that actually sekarang dan sebelum ni pun saya faham kenapa mereka oppose atau mereka menentang keputusan saya untuk beli jersey Liverpool dengan Carlsberg yang terpampang di dada. Sebab pada masa itu, I think around that years juga, fatwa di Malaysia dikeluarkan yang mengharamkan pasukan bola sepak, pasukan ataupun sukan-sukan di Malaysia diharamkan daripada ditaja oleh syarikat-syarikat yang hasilnya haram ataupun meragukan. Untuk mereka yang tak tahu, penaja bola sepak, jersey bola sepak dalam tahun-tahun sebelum itu adalah daripada syarikat-syarikat gergasi rokok macam Dunhill, Marlboro dan sebagainya. So when my father see ada Carlsberg tulis terpampang dia, of course dia react to such a way. Tapi pada saya, I don't care about the Carlsberg, I care about the Liverpool. So that's where the confrontation comes. Sebelum saya teruskan kepada adik-adik dan siapa juga yang mendengar di luar sana, saya nasihatkan sangat-sangat, jangan lawan kakak mak bapak anda. Ya, tak ada apa yang baik pun yang dapat keluar daripadanya. Belajar daripada saya, kesilapan saya, jangan jadi keras kepala. Walaupun kita menyokong Liverpool, ada tahapnya atau ada batasnya. Jangan sampai bergaduh. Dan pada tahun 2000 something, bila saya keluar, misalnya mula masuk ke universiti, saya mula mengikut perkembangan Liverpool ni secara lebih dekat. Saya dapat tengok live football action di kaca television pada masa ni. Kata silap saya, first game yang saya tengok, Sami Hyypiä was the captain. Masa ni akses kepada fans di seluruh dunia saya dapat. Kebanyakannya through websites, sports blogs, etc. lah. Walaupun masa ini Liverpool adalah pasukan yang kuat dan we did win, macam saya kata awal tadi, an odd cups here and there, tapi we still struggle to win the league. We are still even struggle to break into top 4. Walau macam mana pun, throughout of these years, saya kekal sebagai penyokong Liverpool. It's just something about the fans worldwide sebenarnya yang captivate, yang mendokong dan mendorong saya untuk terus kekal menyokong Liverpool. Dia ada unity displayed by the fans throughout the zaman kegelapan, zaman kejatuhan Liverpool. Penyokongan ataupun sokongan yang tak pernah berbelah bagi. Bukan saja cuma time nak menang saja kita seronok bergembira. Kritikan kepada owner yang hanya fikirkan poket sendiri. The level of hard work and dedication yang digariskan oleh fans kepada players untuk satisfy the fans adalah sangat-sangat tinggi. Sampaikan hari ini sekalipun, fans sanggup untuk tolak Neymar, which happens to be probably the best talent player after Messi and Cristiano Ronaldo, semata-mata kerana dia bukan the Liverpool type player. So secara personalnya, kami juga di Malaysia struggle lah.
Sebab kita kena sindir, kita kena bahan dengan kawan-kawan. Malaysian footballs I think tak 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 ter tak terbeza, tak berbeza dengan fans lain di luar negara. Kita kena sindir, kita kena bahan dengan kawan-kawan. And Liverpool is just a historic club, tak menang apa-apa to them. Dan kita terima, kita telan, kita gelak, but we always throughout that keadaan, saya tak pernah jumpa suatu fan Liverpool yang kata aku quit, aku kecewa untuk terus menyokong Liverpool. Tak pernah jumpa lagi lah throughout the years. Apapun pengajaran daripada kisah Liverpool ini, yang kita kutip sebenarnya ialah tak kisah siapa pun kita, apapun yang kita buat, cabang apapun industri kita, pekerjaan kita, apa yang kita buat sekalipun dalam hidup kita ini, kekal untuk percaya dengan apa yang kita buat. Teruskan istiqamah dengan pekerjaan kita, dalam gerak kerja kita. Apa yang Liverpool ajar kita ialah you may have to wait a long time. Heck, you may even have to wait sepanjang hayat. Tapi bila anda berjaya, kejayaan itu akan sangat manis dan bermakna. Kejayaan itu bukan jadi biasa-biasa. Malah anda mungkin boleh berjaya outshine those who dah berjaya sebelum anda. So stay grounded, rendah diri, humble, sedar yang kejayaan kita hari ini boleh hilang sekelip mata, bila-bila saja. So sentiasa pandang ke depan, rancang dan execute your plan untuk kejayaan-kejayaan yang mendatang. Sebab macam juga Liverpool, kita tak tahu, mungkin kita perlu tunggu 30 tahun lagi untuk kejayaan yang seterusnya. Boleh jadi. Tapi yang pasti, to Liverpool fans hari ini, terutamanya di Malaysia, rejoice, bergembiralah. Hari ini kita juara. Enjoy. Sekali lagi kepada semua yang teruskan mendengar sehingga ke penghujung episod ini, saya doakan anda untuk terus berbahagia. Jangan lupa, pastikan anda turut mendengarkan episod Sidang Meja Makan yang terdahulu dengan minda yang terbuka. Sekarang sama anda sedang mendengarkan podcast ini daripada Anchor, Breaker, Radio Public, Google Podcast ataupun Spotify. Please download dan subscribe. Atau jika anda dengarkan audio podcast ini daripada platform YouTube, pastikan yang anda like, komen, share dan subscribe. Jika anda fikir ada manfaat daripada kata-kata saya ini, saya mohon jasa anda untuk share this podcast with other people as much as possible. Supaya apa juga kebaikan kecil darinya dapat dipanjang-panjangkan. Dan jangan lupa, subscribe podcast Sidang Meja Makan ini. Semoga dengannya, usaha kecil saya ini diberikan kekuatan untuk berterusan dan istiqamah. Sehingga bertemu lagi dalam episod-episod yang seterusnya, jutaan penghargaan untuk anda yang meminjamkan masa dan telinga. Teruskan sokongan anda dan saya doakan anda bahagia sentiasa. Percayalah, pada saat kita semua tenggelam punca, Allah sentiasa ada.